Misli, untuk modal bilang 2020. Dalam aku berkesilasan Misli, domangatun, kebiang kadal tagayo do keamatan, kumado koyunang tensanan. Paul Sikau. Untuk kadal mantari watas peluran itati Swizila Ovina Swizli baik merasuk ke kawasan mantan Labuh dan baik dari kita ngayan Singapura diploma nurse atau kejururawatan masa lagi dapat kerja dan sebagai nurse orang yang dengan sak membasak debu sumiting menari lagi hiking sebagai mana maka kerja dan nurse tapi naik tahu mah diangkat bisian Jumadin sebelum mengingat ke guru Jumadin sebelum di Kalantayan dari kepesian di Karaja Om lagi menginsadang teka mengenai kepolisian kemana mengatakan Om lagi tulung kinuan inilah baju labu sulaman tangan bermotifkan bunga gosip berwarna merah cerah terang merah jambu hijau kuning dan biru ini menunjukkan kepelbagaian kegunaan tumbuhan dalam kehidupan seharian masyarakat Labu. Inilah pecahan warna-warna ghosting melambangkan kehidupan masyarakat yang berbilang dan sentiasa berpadu. Butiran warna kuning keemasan dikaitkan dengan padi sebagai sumber makanan yang membawa pengertian indah tentang nilai-nilai murni dusun Labu. Kepingan labuci yang berwarna merah jambu, hijau, kuning dan biru dikaitkan dengan keceriaan ikatan hubungan setiap suku di kawasan Labu. Tuan-tuan dan puan-puan terbuka gemuruh untuk kadal daerah Belura Cek Swizla Ovina Swizli. Kopi Bojahan, Garandu Ikutin Beraja Beril, Yaku untuk nada pahit tahun 2021. Sin Honggo TV ingin memkomemorasi di Kausa tadi. Kopi Bojahan tadau tadau tanda-tandakan tahun 2021. Konsapatan. Konsapatan Tati Christine mewakili daerah Banggi. Tati Christine untuk nadal Banggi memakai pakaian tradisi kaum Rumus yang dilengkapi dengan rantai atau hiasan berbahan bunga pada puncak rambut, sisingal, bungkusan manik yang dililitkan pada kepala, ingot-ingot, subang telinga daripada logam tembaga, sulau, kalungan manik dan cakara putih yang dipakai pada leher, tokol, kalungan batu manik kaca serta kulit siput kecil yang disiramkan pada bahu, banak, pakaian tradisional yang ditenun dari kain lepas, corak berwarna geometrik mendominasi hiasan pada pakaian ini, saring, bungkusan gelang getah dan tembaga yang dipakai pada kedua belah tangan, pinakol, kalungan manik geometrik, sandang kalungan manik silang yang disilang pada bahu yang dipakai bersama pinakol dan tongkol, orot hiasan kalungan pinggang yang diperbuat daripada bungkusan manik dan gelangan tembaga, dan kaki dimiring yaitu kain sarung yang ditenun dari benang kapas. Sarung dihiasi dengan motif geometrik serta gantungan lonceng atau kiring pada bahagian bawah. Tuan-tuan dan puan-puan untuk nadal Banggi, Tati Christine Vera Jomiril. Kopi Bojahan, yaitu kesinyalan dengan itu yang tercegah bila kita bakal dengan master atau jantara pegal do keamanan.
Atau keturunan itu dengan tokoh pemerintah. Wah, ramai peminat untuk radau KDCA Johor, tapi biru nikah televisi. Inilah pakaian tradisi yang dipakai oleh Undung Nadau KDCA Johor, Siap Linong Hitam Gana. Siap Linong Hitam Gana terbahagi kepada dua, yaitu siap, yaitu baju, dan tapi, yaitu sarung. Siap berlengan panjang dan terbelah di bahagian ujung lengan, dihiasi dengan linangkit berwarna-warni seperti warna merah, biru, kuning, putih, hijau, dan dua warna tambahan untuk baju wanita, yaitu warna ungu dan merah jambu. Motif linangkit pada baju Gana dipanggil butia atau dalam bahasa Melayu batu geliga. Pada bahagian kola pula, sulaman kinakai piang disulam menggunakan benang merah dan putih. Di sebelah tapi atau sarung panjang singgah paras buku lalit dan dihiasi dengan linangkit butia di bahagian kanan sarung. Bahagian bawah sarung dihiasi dengan sulaman kain merah putih atau lebih dikenali dengan nama kain kasumba. Aksesorisnya ialah satu utas rantai sinomina, satu pasang dusin amas, 5 utas teret atau himpogon, gelang tangan dan gelang kaki. Undung Nadau KDCA Johor Veronica Tradisi memiliki ijazah sarjana muda pendidikan dan bekerja sebagai seorang usahawan, gemar membaca dan berrekreasi, dan bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Matlamat hidup beliau menjadi seorang wanita yang berpengaruh baik dalam pekerjaan maupun dalam bidang pembelajaran. Pandai mencipta lirik dan irama lagu dengan spontan, boleh melakukan berbagai kerja dalam satu masa. Tuan-tuan tepukan Undung Nadau KDCA Johor, Veronica Tradisi. Titik 9, Yofu I. Andrea Roli untuk Nadau Mantak Wakah Cibana. Mangan ofu do kasiwatan diti, do mamason, kotobian tadau tagayon, do kaamatan, kumantoy tanan. Ponsiko. Ponsiko untuk Nadau antara Tati Andrea Roli. Tati Andrea memakai pakaian tradisi baju dusun Labuk Kinabatangan. Dan sudah tentunya baju ini berasal dari suku kaum dusun yang menetap di Kinabatangan. Baju ini tidak banyak perbezaannya dengan dusun Labuk Sandakan yang menjadikan warna hitam, merah dan emas sebagai warna baju ini. Susunan lace pada kaki skirt yang berbentuk X dan rapat adalah yang membezakan baju ini dengan baju dusun Labuk Sandakan. Selendang yang dipakai ialah kain berwarna merah. Baju ini juga dilengkapi dengan perhiasan seperti anting-anting, gelang, dan himpogot. Lazimnya baju ini dipakai ketika ada majlis keramaian, pertunangan, perkawinan, dan majlis makan malam. Tapi Andrea memiliki ijazah sarjana muda dalam bidang kejururawatan dan sudah tentunya cita-cita beliau ialah untuk menjadi seorang jururawat. Bakat yang terpendam pada Tati Andrea ialah bermain violin
dan matlamat hidup beliau ialah untuk menjadi seorang yang berjaya dan dapat menyumbang kepada negara dan juga menggembirakan keluarga. Beliau fasih bertutur dalam bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan bahasa ibunda iaitu bahasa dusun. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk ngadau libaran Tati Andrea Rodin. Oke, Bostian, Izo ikaw ebigyan ng pagkaji untuk ngadau tentang imbang kata. Kalian Izo ng kesempatan ini dan aktor, kemudian ada gabung keangatan, juga berbunyi, juga mengkodok-kodok. Atau bukan? Kemudian mengambil Tati Carol Abigail Grimaldi untuk mengenal Ungkaran Papa. Baik, inilah pakaian tradisi yang dipakai Siak do Pinoy Kiang. Pakaian tradisi etnik Kadazan Papar bagi kaum wanita dikenali sebagai Siak do Pinoy Kiang. Baju tradisi ini diperbuat daripada kain baldo hitam yang dihiasi dengan sulaman benang emas, dan di bahagian dada atau kepala dada disulam menggunakan sulaman yang dinamakan sinukatan kangka manuk. Baju putih yang dipakai di bahagian dalam pula dikenali sebagai siak isahong. Bahagian pergelangan tangan siak lebih loik yang dihiasi dengan sulaman sama, dan bahagian belakang pergelangan tangan berwarna merah dikenali sebagai sinuiban yang disulam menggunakan benang emas. Siak Binoy Kiang dipadatkan dengan godok dikenali godok Sinolangkit. Aksesoris yang ada ialah lumpia dipakai di bahagian pinggang, dan aksesoris yang digunakan di bahagian pergelangan tangan dikenali sebagai polilin. Siak di Binoy Kiang dipakai bersama dengan siung papa, berbagai corak dan motif seperti sinusa hati, kinalakati, dan banyak lagi. Penutup kepala bahagian dalam pula dikenali sebagai sinaundung. Tati Carol Abigail dikenali juga dengan Carol dan memiliki ijazah sarjana muda ekonomi dan kepujian. Yang gemar memasak, hiking, bermain alat musik pelintangan, gong, serta tabungga, dan mencari kerjaya impian yang mampu berbakti kepada keluarga, masyarakat, dan negara. Itu matlamat beliau. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk ngadau daerah Papa, Cik Carol Abigail Grimaldi. Kemudian, Yogo Ibu Justin untuk nadau likas 2020 maganu o kedokteran buku do mamasol ketobian kalau tagayang do angatan konsigaw. Konsigaw Tati Dewi Gracie Justin untuk ngadau likas. Tati Dewi Gracie Justin memakai pakaian tradisi Sinipak Dusun. Sinipak Dusun tinggal Kota Belud, yaitu pakaian tradisi suku kaum Dusun tinggal. Aksesori pakaian tradisi Sinipak ini adalah seperti sunduk, siupu, botungkat, daun suluk, saring, dan lung kaki. Pakaian tradisi ini juga mempunyai pinangkit di kedua belah lengan dan juga kain tiga warna yaitu sipak yang mana juga berada di kedua belah lengan baju. Pakaian ini biasa dipakai dalam acara kebudayaan, perkawinan, dan acara yang sesuai. Cita-cita Dewi Gracie ialah untuk menjadi seorang businesswoman, dan sudah tentunya matlamat hidup beliau ialah untuk berjaya dalam hidup. Pada masa lapang, Tati Dewi Gracie gemar menari, menyanyi, memasak, dan juga belajar bahasa asing. Beliau fasih bertutur dalam bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan bahasa dusun. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk ngadau likas Tati Dewi Gracie Justin. Kawan saya, yaitu Indra Isabella untuk ngadau intas daerah kecil menengah.
Apo bilin aku dari nakal semua. Kabar saya ada magayo do keamatan untuk tahun 2002 apa tahun lalu. Kotolosan. Hadirin sekalian, inilah unjuk rasa daerah menunggu. Cik Maira Christopher Yap dengan menampilkan pakaian tradisi yang dipanggil Sirak Lambung. Baju tradisi Sirak Lambung pada asalnya adalah merupakan pakaian pemodian yang berbuat daripada kain hitam dan tidak berkola. Baju Sirak Lambung mempunyai lengan baju yang panjang menutupi paras pergelangan tangan. Lengan baju ini kedua-duanya dibelah secara seranting bermula dari siku. Baju ini juga dihiasi dengan pelbagai jahitan dari benang berwarna-warni. Sulaman atau jahitan tangan menggunakan benang sulam dan dijahit tidak terlalu halus agar corak jahitannya senang untuk dilihat. Butang yang dipasangkan pada Sirak Lambung pada zaman dahulu dinamakan butang kubaban, berwarna putih dan diperbuat daripada logam perak. Sirak Lambung dipasangkan dengan kain sarung panjang berwarna hitam dipanggil godong. Pemakaian Sirak Lambung dilengkapi dengan aksesoris seperti simpong, gagalung, padaku, rantai bertungkat, rongsang siling emas atau paut, golong-golongan dan belum kaki. Pada hari ini, Sirak Lambung menjadi identiti pada wanita etnik Tatana dipakai ketika majelis keramaian. Tepukan dulu hadirin sekalian untuk mendukung Maira Christopher Yap. Kopi bosian untuk di Malaysia Madani, Izo, Ibolinjian Tubong, empat ubang sandakan. Anangan zo dan memason, kota bias mengkonsikan pada tagazo dan kamatan, kumadiusu sana, kota Huayan. Kota Huayan yang mengadal sandakan Tati Audrey Jialin Tubong. Tati Audrey memakai pakaian tradisi baju Dusun Labuk Rumidi atau juga dikenali sebagai Sinon Solom Liwagu. Pakaian tradisi ini berasal dari suku kaum Dusun Labuk dari kampung Rumidi yang dikenali sebagai Sinon Solom Liwagu dan dihiasi dengan les emas iaitu simbolik kepada warna padi dan nilai tinggi si pemakai. Manakala les merah menandakan kegagahan dan keberanian. Susunan les pada bahagian kaki skirt yang berbentuk X melambangkan ikatan-ikatan pada wakil atau bahu. Pakaian tradisi ini dipakai bersama kain selendang berwarna hitam dipanggil tugun yang diletak pada bahagian lengan di mana ia pada masa dahulu digunakan sebagai kain tugun kepala yang digunakan ketika bekerja di ladang. Antara perhiasan yang dipakai bersama dengan pakaian ini adalah kambot atau tali pinggang shilling, simbong iaitu anting-anting dan golong sulau iaitu gelang tangan. Tati Audrey baru menamatkan pengajian dalam diploma pengurusan pejabat dan teknologi dan mata-mata hidup beliau ialah ingin menggembirakan kedua ibu bapa, membalas jasa baik ibu bapa dan dapat mengalahkan ketakutan dalam diri apabila menghadapi cabaran. Beliau fasih bertutur dalam bahasa Melayu, bahasa Inggris dan juga bahasa ibunda iaitu bahasa Kadazan. Dan pada waktu lapang, Tati Audrey gemar melayari internet, memasak dan bermain gitar. Tapi nak kenali mengadal sandakan Tati Audrey Jialin Tubong. Oke buat Tuhan, waktu kita juga untuk nadal sudah. Tip ketibangan dikit, ingin aku memoros, aku buat Tuhan pada dodo keanatan, kau katakan. Hadirin sekalian, sambutlah ulung nadal daerah Kudan, Cik Abigail Bunchiayin.
peserta untuk ngadau kuda dengan pakaian tradisi baju sukolok, yaitu salah satu baju pakaian tradisi wanita kaum Rubus. Ianya adalah pakaian harian wanita Rubus yang dipakai seperti sarung bersama dengan aksesoris tradisi yang lain. Untuk ngadau Abigail Jun Jia Ying, senang dipanggil dengan panggilan singkat Abi atau Gigi. Masih lagi menuntut dan gemar bercita-cita untuk menjadi seorang lawyer. Kedua, gemar memasak, melancong dan membaca buku. Matlamat hidup untuk mengadau ini ialah ingin membahagiakan, bahagia dan dibahagiakan. Itinam rasuk pemasanan mata di watas kuda, raitan dan baju sekolah, pasangan sekolah. Mata di watas kuda, tepat palak mata di Abigail Jun Jia Ying. Tepukan kedua hadirin sekalian untuk mengenal daerah kuda Cik Abigail Jun Jia Ying. Kopi bersihan, ngaranku ini dengan 2020 untuk mengadau sedikit Sarawak tahun 2000 di pengukuhan satu. Sip pertimbangan tinggi, Afrika kebandali Tuna Boku dan Memorong, kopi bersihan pada ketuaan sip tipu takapi, pun takapan. Dan sambutan tadi Marilyn Beverly Bolovin untuk ngadau KDCA Sarawak. Baju tradisi yang dipakai oleh Tati Marilyn ialah baju tradisional etnik Rumus yang ditenun secara tradisional menggunakan benang kapas. Proses menenun pakaian tradisional ini juga menggunakan alat tenunan tradisional iaitu babal yang turut digunakan untuk menghasilkan banyak atau baju dan tapi atau skirt busana tersebut. Busana etnik Rumus turut memiliki warna hitam dalam penghasilan busana ini kerana mempercayai bahawa warna hitam adalah warna kekuasaan atau warna ketuhanan yang dapat melindungi si pemakai daripada makhluk-makhluk halus yang jahat. Terdapat 3 corak yang sering digunakan dalam membuat banak dan tapi iaitu Rinu Gading, Kinoriki dan Tinong Kuban. Tapi Marilyn yang mewakili KDCA Sarawak berketurunan Rumus dan fasih betul dalam bahasa Melayu Sarawak, bahasa Rumus, bahasa Iban dan bahasa Inggeris. Beliau kini belajar di Institut Perguruan dan sudah tentunya cita-cita beliau ialah untuk menjadi seorang guru. Matlamat hidup beliau ialah berusaha, bekerjaya untuk membanggakan keluarga. Dan pada masa lapang, Tati Marilyn atau juga dikenali sebagai May gemar menari. Bagaimana tuan-tuan untuk ngadau KDCA Sarawak, Tati Marilyn Beverly Bolovin. Salam Malaysia Madani. Adakku, Jacqueline Sadan. Aku untuk ngadau
alias daerah kecil Tungku, lalu bertepatan situ, wang aku mengirim takau pangkat selamat menyambut Brunat Kalapadan on Parai Wagu di tahun 2020 tahun. Ono jakiat saku, tua ibu. Tuan-tuan dan puan-puan, terkena kami. Inilah untuk ngadau daerah Tungku, Jacqueline Sadam. Pakaian tradisi yang dipakai oleh Unduk Ngadau Tungku Jacqueline Sadam dipanggil baju lapik dan kain lepas. Inilah baju dari suku kaum Dusun Begang yang bermastautin di daerah kecil Tungku. Baju lapik diperbuat dari baju hitam paldu dipadankan dengan kain sarung lepas. Baju lapik ini mempunyai anak lapik di bahagian tengah baju yang disepitkan dengan butang baju berwarna putih, kerana pada suatu hanya butang putih saja yang mudah didapati. Manakala baju lapik ini juga dijahit dengan kain les merah di bahagian leher, pergelangan tangan dan anak lapik. Berarti semangat manakala aksesori di bahagian baju hanya dihiasi dengan silih emas paut, manakala skirt yang dipadankan adalah menggunakan kain lepas bercorak berimit. Baju liun lapik ini tidak mempunyai atau tidak menggunakan aksesoris seperti tali pinggang, kerana keaslian baju ini hanya baju lapik dan kain lepas berserta selendang yang diletakkan di bahagian tangan. Inilah pakaian suku kaum Begang liun lapik di daerah kecil Tungku. Unduk Ngadau ini bertutur bahasa Melayu, bahasa Inggris dan bahasa dusun. Ingin mencuba sesuatu yang baru tanpa rasa takut, kerana saya percaya dengan ayat "You'll never know unless you try". Itulah pengalaman hidup. Tepukan gemuruh Unduk Ngadau daerah Tungku, Jacqueline Sadam. Dengan kopi Tungkuban, kopi Sunduban, kopi Botian. Izou, itati Masyari Market Moliton, mobil mata kelit Putrajaya. Magano Zou, dapat tibatan diti, dumamasor, patubiran tadaw taga Zou, kamatan, kumatoy sanan Diyozu. Kanono magikosompu ong may toko, o tadaw kumasanan diti. Katungwadan. Kemudian mengadau KDCE Putrajaya Pati Masrin Marcus Molison. Pakaian tradisi yang dipakai oleh Tati Masrin ialah baju Sinuangga Kadazan Pinampang yang dipanggil Sinuangga. Pakaian ini diperbuat daripada kain baldu berwarna hitam dan dihiasi silih emas. Ia dilengkapi dengan satu bodot, 3 dipogok dan 3 tangkong yang diperbuat daripada tembaga bercorak gong dan beberapa kisau berbentuk cincin yang diperbuat daripada gading gajah dengan kulit sibut. Pakaian ini juga selalunya dipakai beserta hiasan lain seperti gohong, hamai dan juga simbol. Pada masa kini, pakaian ini biasa dipakai pada hari keamatan, hari kekeluargaan, hari perkawinan, upacara Unduk Ngadau dan upacara-upacara khas yang lain. Tati Masrin kini bekerja sebagai seorang radiografer dan hobi beliau termasuklah membaca buku dan juga mendengar lagu. Matlamat hidup beliau ialah sentiasa memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik sehingga menjadi yang terbaik. Unduk Ngadau KDCE Putrajaya berketurunan Kadazan dan fasih bertutur dalam bahasa Kadazan, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Bakat yang ada pada Tati Masrin ialah menulis pantun dalam bahasa Inggeris.
Tuan-tuan dan puan-puan untuk ngadau KDC Putrajaya Tati Masrin Marcus Morrison. Kopi Bocah, Ibu Ida Yingling untuk negara Mata Tuban Pelampang. Madang Ibu ketertibatan itu dengan nonton pengajar Jepang Jalan, Oktober Empau Sikaan pada pedagang bersamakan, Kode Ibu juga ngepot Oktober, Kotobodan. Tetapi Geraldine Lee untuk ngadau Uvang Pinampang. Toy pasan o pasanang kadasan Pinampang tidak po nga kain maludu diselamkan dengan emas dan dilengkapi dengan aksesoris seperti 2 papan emas, 1 godok, 3 impogot, dan 3 tangkong. Tapi Geraldine Lim sudah bertugas atau bekerja sebagai penolong pegawai perubahan. Beliau masih bertutur dalam bahasa ibunda Kadasan, bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Masih menyimpan hasrat ataupun cita-cita untuk melanjutkan pelajaran lebih tinggi. Beliau atau Udok Ngadau ini sangat berbakat menyanyi dan menari. Tadi Geraldine Lee tapi naik mengabi Udok Ngadau Mata Tuban Pinampang di anangan dos masa musuh kapan membawas Kadasan mengajar Inggris. Tak apa-apa kita boleh paham Udok Ngadau Uvang Pinampang tapi Geraldine Lee. Pertanahan, Yogu itu kelabian pemimpin, Nabi mentari kekuatan sempurna. Magaluangku do kekuatan di sini, do kukawi di pastor. Kekabian kongkong setahan, tadau tadayo do kamatan, tahun 2020 tolu. Kumsiko. Kaunsikau untuk ngadau sempurna Tati Presilabian Sobito. Tati Presilabian atau juga dikenali sebagai Presi memakai pakaian tradisi Sinipak, yaitu baju tradisi yang berasal dari suku kaum di Sudinda, Kota Bedut. Pakaian ini terdiri daripada blaus dengan panjang dan sarung paras lutut yang dipanggil gono. Warna asas kain ini sama seperti pakaian tradisi yang lain, yaitu berwarna hitam, dan kain ini daripada fabrik baldu. Pakaian ini menggunakan corak binangkit di bawah, bahu kiri dan kanan baju. Binangkit ini disilam dengan menggunakan berbagai warna benang yang membentuk suatu corak. Selain itu, pakaian ini dilengkapi dengan aksesori seperti siupu atau tiupu di bahagian dada, yaitu kantul berbola perak sebagai kalung, kipogot atau sinikogot di bahagian pinggang, yaitu sirip perak, dan daun suluk, yaitu maniko warna-warni di bahagian punggung. Di samping itu, terdapat juga gelang di kedua belah tangan yang dipanggil saring pirok, penutup kepala yang dipanggil sunduk, dan juga lung kaki, yaitu gelang yang dipakai di kedua belah kaki. Tati Presi berketurunan dusun Diwan dan kini bekerja sebagai seorang guru. Beliau memiliki ijazah sarjana muda dalam bidang pendidikan. Tati Presi juga fasih bertutur dalam bahasa dusun, bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Dan pada masa lapang, Tati Presi suka hiking, baking atau memasak, dan juga menyanyi. Matlamat hidup beliau ialah
You will never know if you never try. Tonton dan puan-puan, unjuk ladau, sempurna, tapi Resi Rabian Sobito. Rangkaian drama yang kami, ingalanku Krisya Bintang, untuk mengadil hukum hotel. Pihak awal rangkaian anak muda orang keamatan, untuk 2000 pengaporan talun. Keamatan pembangunan yang pasti berubah. Paling kewenangan kita tampilkan peserta atau unjuk ngadau daerah Tenem. Cik Krisya Delin M. Tampil dengan pakaian tradisi dipanggil Pinong Kolo Murut Takol. Pakaian tradisi suku kaum Murut Takol Pinong Kolo merupakan salah satu pakaian tradisi suku kaum Murut Takol yang juga dikenali sebagai Murut Tanah Tinggi. Karena kebanyakan penduduk tersebut mendiami kawasan tanah tinggi di pedalaman selatan Sabah, misalnya Bensiangan, Tenang, Towani, dan Rundung. Pinong Kolo ini lengkap dengan baju tanpa lengan yang dikenali sebagai sampayal atau kain sarung yang disebut sebagai tapi. Baju Pinong Kolo ini dihiasi dengan manik-manik yang berwarna-warni dan diberi corak yang berunsurkan alat semula jadi. Selain itu, pakaian Pinong Kolo ini juga dihiasi dengan beberapa aksesoris, yaitu salupai, bungkas, pipiron, holong, sampoy, sisigot, silikon, dan juga sisikan. Tadi Krisya Delin berketurunan Murut, kini sedang bertugas sebagai pengurus cawangan, gemar menyanyi dan sentiasa bersyukur atas segalanya. Berbakat dalam bidang sukan dan bertutur dalam bahasa Melayu, Inggris, selain bahasa Ibunda dan juga Cina. Tuan-tuan dan puan-puan, kebukan keburu unjuk ngadau daerah Tenem, Cik Krisya Delin M. Kopi Mananhan, yang ini kita punya bilang, mantan batas kekebelut, mengalami kopi batang ini dengan motor, kotobian ungkon tikahan, kodok kedayo do keamatan, kuma'a dati nawitoy sana, pon sikon. Multiple Tati Rachel untuk Ngadau Kota Belu. Pakaian tradisi yang dipakai oleh Tati Rachel Aswina Gundang ialah pakaian tradisi Kubaya Tungkat yang berasal dari suku kaum Dusun Minang. Pakaian ini merupakan pakaian harian oleh kaum rakyat biasa Dusun Tinggal. Baju ini dinamakan Kubaya Tungkat kerana terdapat bentuk jakit di belakang yang dipanggil tungkat. Bahagian dari baju ini adalah termasuk gonok atau kain sarung, kain asap atau gonok yang diperbuat daripada kain berwarna biru gelap, kain tuit iaitu gonok diperbuat daripada kain berwarna hitam, binidang iaitu produk asli buatan kaum Dusun Tindal menggunakan serat dari pisang lambot. Pakaian ini sesuai dipakai semasa perayaan seperti majlis perkawinan, keamatan serta majlis-majlis formal. Aksesori yang terdapat pada baju ini ialah saring bukala, simbong dan tong buku. Di bahagian rambut terdapat surut belawan dan titimbok, dan perhiasan pinggang dilengkapi dengan kinabogis, tining kolom, kilong, botungkat atau dikenali sebagai simpogot atau limpogot. Tapi Rachel bercita-cita untuk menjadi seorang pegawai palasi dan pegawai perubatan. Pada masa lapang,
Tati Rachel gemar menyanyi, menari, dan juga berzumba. Tati Rachel juga fasih bertutur dalam bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan bahasa ibunda iaitu bahasa dusun. Tuan-tuan dan puan-puan Undung Adau Kota Belud, Tati Rachel Asmina Gondang. Kau itu mana? Yo mau ingin mau untuk adalah masa depan dulu. Kalau udah ketemu mimpi, jauh waktu. Kau terbiasa kan kau pikir malam mereka maka kematuan mana? Oh tidak. Sambut nama Undung Adau daerah kecil Kiulu, Tati Melly Dihau. Inilah pakaian tradisi yang dipakai oleh Undung Adau daerah Kiulu, Tati Melly Dihau, dipanggil Sinulamba Sumanda. Sinulamba Sumanda terdiri dari 4 bahagian utama, yaitu sunduk, sinombiaka, urilim, godong. Aksesori Sinulamba adalah set rantai leher, tangan, dan kaki yang diperbuat daripada dalai, tali pinggang dalai, tangkong 3 baris, 2 set potongkat, dan 1 hitogon. Undung Adau Kiulu daripada suku kaum dusun sangat fasih bertutur dalam bahasa ibunda yaitu dusun, bahasa Melayu, dan Inggris. Pastinya beliau sangat yakin ketika ini sebab matlamat hidup beliau ialah yakin selalu. Gemar menari tarian Sumatera dan setelah bekerja di salah sebuah pejabat kerajaan, gemar melukis menyertai aktivitas sukarelawan di BSM cabang Kuarang. Kabinet Mengawi tapak parat montok Undung Adau Watas Kiulu di Tati Melly Dihau.